Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, tentu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta kita untuk webinar Secure Your Resilience Syura 2024 siri yang keempat yang dengan topik kita pada hari ini iaitu ketagihan dadah, adakah boleh sembuh? Okey, jadi pada hari ini kita datangkan khas tetamu penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Engku Mardia. Jadi doktor apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cik Hazirah kita. Ya, Alhamdulillah sihat juga. Okey doktor. Jadi hari ini sebelum kita kata apa teruskan lagi dengan program kita pada petang ini. Jadi saya perkenalkan dahulu ini penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Engku Mardia binti Engku Kamarudin. Okey. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Okey, dan antara beliau juga kita memiliki kelayakan akademik iaitu daripada Bachelor Science Pendidikan dengan Counselling UTM, Postgraduate Diploma in Substance Abuse and Alcohol USIM. Okay, Master Counselling Penyalahgunaan Bahan daripada USIM dan juga PhD Psikologi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Dr. Engku Mardia juga merupakan kaunselor berdaftar beramalan dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Okay. Dan beliau juga turut terlibat aktif dalam persidangan dan latihan, okay. Penyelidikan dan penerbitan, juga perundingan dan juga hikmat Kolej Universiti dan juga masyarakat. Okay, jadi saya rasa itu serba sedikitlah berkenaan dengan penceramah kita pada hari ini. Okay, jadi saya teruskanlah dengan kata apa webinar kita pada hari ini. Jadi mungkinlah saya kata apa ketagihan, tajuk kita itu ketagihan dadah, adakah boleh sembuh? Okey. Jadi hari ini konsep webinar kita ni macam mana doktor? Santai ke ataupun doktor? Santai-santai je kita hari ni kan. Ni biasa orang dah boleh tertidur dah ni. Betul-betul. Kita buat borak-borak santai sajalah insyaAllah. Sebarang anytime ni boleh interrupt lah kalau ada soalan dan sebagainya lah. Mungkin kita boleh chatting-chatting saja. Okay, jadi kepada penonton boleh sekiranya ada apa-apa persoalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Mardia, boleh tuliskan di ruangan chat box ini, okay, dan nanti kita doktor akan menjawablah soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, jadi boleh saya teruskan doktor? Ya, boleh silakan. Okey, jadi untuk webinar petang ni lah. Okey, bertajuk dengan tajuk kita di ketagihan dadah adakah boleh sembuh. Jadi boleh saya tahu tak doktor, apa itu sebenarnya ketagihan dadah dan bolehkah maksudnya ketagihan ini sembuh sepenuhnya? Okey. Terima kasih pertamanya terima kasih Cik Hazirah, kita moderator pada petang ni, dan terima kasih juga lah kepada Pusat Perkhidmatan Psikologi dan Counselling UTM, alma mater saya ni. Saya buat first degree saya di UTM, kita graduate tahun 2002. Jadi saya tak boleh tidak tolak. Terpaksa wajib jatuh kat saya ambil terima jemputan daripada UTM ni lah sebagai tanda appreciation lah. Jadi saya suka nak menjawab juga soalan daripada saudari moderator tanya berkaitan tentang apa itu ketagihan dan boleh ke kita nak sembuh ni Okey. Pertama kita nak kena faham dahulu ketagihan dadah ataupun substance addiction ni ataupun drug addiction ni. Kalau seseorang itu mula mengambil dadah, dia tidak akan terus jadi penagih dadah, dia tak terus addict pun. Sebab dalam proses untuk sampai ke ketagihan ni ataupun addiction ni, dia ada fasa-fasa dia yang tersendiri lah. Dan biasanya mereka ada setengah buku dia kata ada 4 stages, ada setengah kata 5 stages, ada setengah kata 7 stages lah. Tapi biasanya mereka orang yang mula-mula mengambil ni dia akan mengambil secara eksperimental dulu. Cuba-cuba je dulu.
Dan ini belum lagi berlaku proses ketagihan. Dia tak addict pun lagi. Maksudnya dia ambil, kalau dia tak ambil dia okey. Dia panggil eksperimental je dulu. Lepas tu dia akan pergi stage tu, bila naik stage dia lah. Dia akan regular use. Maknanya seminggu sekali dia nak kena dah. Kalau dia dah ambil dadah ni, minggu ni kena, minggu depan dia nak kena lagi dah. Dia dah regular dah. Hari tu dia ambil sekali-sekali, dia rasa sekali je. Kan? Kemudian dia akan ada stage yang seterusnya dia panggil risky use. Dah berisiko dah. Dia dah start nak ambil banyak sikit, dia nak start ambil kekerapan, maknanya stage dia ke. Dan akhir sekali barulah dipanggil addiction phase. Maksudnya nak pergi sampai ke addiction phase tu dia kena melalui berapa stages lah. Barulah dia sampai ke addiction. Sebab tu biasa kita panggil penyalahgunaan dadah dulu, sekarang ni substance use kan. Penyalahgunaan dadah dan stages yang terakhir adalah stages addiction lah. Dan bila sampai di stage ini, biasanya inilah sukar sekali. Sukar sedikit. Bukanlah sukar sedikit, sukar banyak dah. Kerana pada peringkat addiction ini, mereka yang mengambil dadah tidak lagi menggunakan untuk suka-suka, untuk saja-saja. Malah pada peringkat ini, hidup dan mati mereka hanya bergantung kepada dadah. Sudah berlaku dependence yang sangat tinggi. Especially kalau dadah-dadah itu, dia ada sifatnya yang tersendiri. Kalau opiat, for example kan, dadah-dadah jenis opiat macam heroin, morfin ni, dia memang sifat dia memang sangat adiktif. Sangat menyebabkan orang boleh jadi ketagihan sangat tinggi. Begitulah dia sudah ada dependent bergantungan secara fizikal. Kalau tak dapat sakit badan, menggeletar hidung lah, tengok atas dadah. Tengok atas jenis dadah. Dan dadah-dadah ni ada jenis-jenis yang tersendiri dan beza-beza lah. Dan juga ada psychological dependence lah. Yang orang selalu kata rindu, gian, itu sudah psychological dependence. Ada dadah yang ada psychological dependence dan physical dependence. Ada dadah ada psychological dependence lagi tinggi. Tengoklah. Sebab semua ni bergantung pada dadah. Sebab tu nak tahu, kalau kita nak tahu tu kita kena faham dadah apa yang mereka ambil lah. Dan apabila sampai satu peringkat yang kita katakan mereka yang sudah ketagihan, maka mereka sudah tidak lagi ada kawalan kepada diri mereka. Dah tak mampu macam kita sekarang, kalau di peringkat awal memang kita boleh mampu lagi. Tak nak ambil lah minggu ni nak. Kita ada kawalan. Tapi bila berada stage addiction ni, mereka tidak ada lagi kawalan. Dalam pemikiran mereka, dalam kehidupan mereka hanyalah nak dadah. Sebab apa? Apa yang berlaku adalah berlaku kita panggil, inilah satu jenis penyakit. Sebab tu sekarang ni, kalau you baca banyak tentang ketagihan, mereka telah meletakkan ketagihan ini, addiction ini sebagai satu complex brain disorder. Maknanya dah satu penyakit yang berkaitan dengan brain kerana apa? Telah banyak perubahan hajat pada brain yang menyebabkan berlakunya brain disorder lah. Dia panggil chronic relapsing brain disease. Dan peringkat yang ini dah peringkat yang paling mencabar dan sukar. Sekiranya you sudah berada di peringkat ini, maka rawatannya semakin sukar. Jadi soalan itu, adakah dia boleh sembuh sepenuhnya? Memang boleh sembuh kerana addiction is treatable, boleh dirawat, tetapi bear in mind cabarannya, risiko lebih besar, risiko usaha yang perlu dilakukan untuk pulih itu lagi banyak dan banyak komitmen. Sebab tu kita selalu advise kalaulah kita dapati ada anak-anak pelajar atau saudara kita yang baru berjinak-jinak dengan mengambil dadah, terlibatnya baru terlibat salah guna mungkin di dalam experimental phase ke ataupun regular use ke, lagi cepat kita interfere, lagi mudah untuk kita rawat dan lebih mudah untuk pulih. The more you ambil dan tidak rawat, bila you sampai satu peringkat addiction ni, ianya boleh dirawat, treatable. Boleh dirawat kerana ada sahaja orang bukti-bukti hidup ataupun kita ada life experience, kita ada saja evidence yang menunjukkan boleh dirawat dan mereka boleh pulih sepenuhnya. Tetapi cabarannya besar, usahanya lebih besar, banyak komitmen yang diperlukan lah. Jadi kalau jawapan saya, boleh dirawat, treatable, tetapi bila sudah sampai addiction, ianya lebih sukar lah. Tetapi boleh lah. Tapi boleh.
sembuh sepenuhnya, ya mereka kita ada saja sahabat-sahabat kita di luar sana yang sembuh sepenuhnya, tapi walau bagaimanapun ya, mereka ini akan, sebab tu rawatan untuk ketagihan ini dipanggil lifelong, rawatan sepanjang hayat. Rawatan sepanjang hayat maksudnya setiap hari mereka akan struggle juga, walaupun mereka dah berhenti ambil dadah. Katalah mereka sudah berlaku addiction dan mereka dah stop ambil dadah, katalah 10 tahun, 20 tahun. Tetapi hari-hari mereka akan struggle juga. Sebab mereka akan struggle. Sebab tu dipanggil rawatan sepanjang hayat. Itu jawapan saya lah kepada soalan nombor 1 tadi, Puan Moderator. Jadi kalau boleh lah sangat-sangat saya pun minta lah semua orang kalau tahu cepat dapat rawatan supaya lebih cepat, lebih mudah untuk kita beri treatment. Okey, baik doktor. Jadi seperti apa yang doktor kongsikan tadi, maksudnya di sini bila dah sampai ke tahap ketagihan, maka untuk ketagihan ni dia boleh sembuh ataupun boleh dirawat, cumanya dia memerlukan lebih banyak, maksudnya sokongan daripada mungkin keluarga ke kan, keluarga dekat, lepas tu lebih banyak komitmen, cabaran pun lebih besar kan, sebab kita nak melawan ketagihan ke tak, kita nak merawat ketagihan. Sebab dia dah satu peringkat yang kita memang kata illness, penyakit brain disorder dah kan, sebab dia ada chronic relapsing brain disease tu kan. Dia dah memang alter your brain, dan banyaklah faktor yang kena rawat dari segi rawatan farmakologinya, mungkin perlu rawatan psikoterapinya, perlu rawatan psikososialnya, semua dah macam-macam jenis rawatan lah yang perlu dipertimbangkan lah. Ini maksud doktor kan, bila kata doktor cakap tadi lifelong treatment tu, maksudnya kiranya memang sepanjang hayat, maksudnya pesakit lah. Betul, memang jadi lifelong treatment. Dan kalau you tanyalah sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan ketagihan dadah ni, mereka hari-hari berjuang untuk pulih. Walaupun mereka dah pulih, tak ambil dadah 30 tahun, 10 tahun, tapi hari-hari mereka berjuang untuk mempertahankan kepulihan mereka. Sebab tu ada setengah yang sebut, dia kata once you addict, you are forever addict. Bila you are forever penagih, tetapi apa yang you boleh, sebab tu mereka kita panggil recovery drug addict. Recovery saja. Dia tak ada, sebab mereka hari-hari bergelut, hari-hari struggle untuk terus pulih, kekal pulih. Okay, jadi itu bukan sesuatu yang mudah doktor. Ya, sampai ketagihan tu memang lah nak ke arah untuk penyembuhan tu bukan satu perkara yang mudah. Jadi anak-anak jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Sebab kalau orang boleh tempuh untuk proses pemulihan inilah struggle. Sahabat kita di luar sana struggle, susah mereka nak pulih. Tetapi tu saya kata, tetapi dia bukan tidak boleh pulih, boleh. Banyaklah yang perlu dikorbankan. Okey, baik. Jadi maksudnya banyak usaha yang perlu dilakukan kan, secara konsisten kan. Okey, baik. Jadi itu tadi doktor dah menjawab kan soalan yang pertama kita tadi. Okey, so seterusnya, jadi saya nak tahu jugalah lepas kita bercakap tentang ketagihan dadah dan sebagainya. Jadi bisa tahu tak apakah maksudnya apakah jenis rawatan yang disyorkan untuk ketagihan dadah tu, dan rawatan apa yang boleh kita dapatkan di Malaysia ni? Alright, okey. Apakah rawatan apa yang sesuai kan? Okay. Pertama, untuk rawatan penagihan dadah atau ketagihan dadah ni, drug addiction ni, kita tak panggil lah one size fits all. Kita tak ada satu rawatan yang khusus untuk semua orang. Kita kena tailorkan dia, kita kena buat rawatan itu bersesuaian dengan dirinya, individual. Dan rawatan itu mestilah bersifat individual. Sebab setiap orang penggunaan dadahnya berbeza. Okay, pertama kita kena faham penggunaan dadahnya berbeza. Ada orang ambil dadah jenis stimulan, ada orang ambil dadah jenis depression, ada orang yang ambil dadah campur, ada orang ambil dadah 1 tahun, 2 tahun, ada orang ambil dadah secara inject. Okey, itu satu. Maknanya dari segi penggunaan dadah apa, dari segi severity dia, bagaimana parah dia, berapa lama dia ambil. Adakah dia juga ada penyakit-penyakit lain yang komorbid, contohnya ada setengah-setengah dadah tu berkadang tu dia memberi efek yang lebih besar,
yang menyebabkan dia boleh ada mental illnesses yang lain, anxiety disorder ke, skizofrenia ke. Jadi ada juga, dan selain daripada faktor-faktor yang dadah-dadah tadi, kita juga ambil kira faktor-faktor bagaimana sokongan sosial dia, adakah dia ada family yang supportive, adakah dia mempunyai kewangan yang kukuh, adakah dia mempunyai networking yang bagus, adakah dia senang mendapatkan rawatan. Jadi sebab itu dalam proses memilih rawatan, kita tidak ada satu rawatan yang semua orang boleh guna. Dia mesti tailor dan bergantung kepada jenis, bergantunglah pada klien-klien itu sendirilah. Tetapi secara umumnya dekat Malaysia ni Alhamdulillah, saya boleh katakan saya dah hampir pergi semua lah, hampir satu Malaysia dah, kita dah tengok pusat-pusat rawatan penagihan dadah kita di Malaysia, sama ada di peringkat government ataupun di peringkat swasta, kita ada kepelbagaian rawatan. Kita ada kepelbagaian modaliti rawatan lah. Cuma saya mungkin saya boleh highlightkan sikit lah. Ada beberapa prinsip yang utama. Kalau ini mungkin sedikit ilmiah lah, Puan Moderator ya. Saya tak akan cerita lah. Ada beberapa prinsip yang bila kita nak memilih rawatan tu, kita kena pastikan, untuk memilih rawatan besar kita ada beberapa prinsip yang kita boleh pertimbangkan. Pertama, kita kena cari center yang sesuai lah, macam saya kata tadi kan, sesuai dengan keadaan kita punya klien tu. Dan rawatan itu juga menyediakan kemudahan-kemudahan yang mencukupi. Ada rawatan perubatannya, dan rawatan psikososialnya, ada rawatan agamanya. Dalam pendek kata, biasanya kita gunakan kaedah rawatan bio, psikososial, sipil. Mana dia ada rawatan biologi, mana rawatan perubatan, ada perawatan psikologi, rawatan-rawatan yang berbentuk terapi individu, terapi keluarga, terapi kelompok, kan, kaunseling-kaunseling individu kelompok. Kalau kita kata rawatan sosial, maknanya dia ada program-program yang integratekan dengan masyarakat. Dan kita ada juga rawatan macam, kalau di Malaysia ni kita tak lari daripada konsep beragama kan, kita sangat mementingkan spirituality ataupun religiosity kan. Jadi ada unsur-unsur keagamaan, belajar solat, mengaji dan sebagainya lah. Dan kita juga tengok center itu berapa lama rawatannya. Kalaulah you dah ambil lama, ketagihan, we are talking about, kalau kita bercakap tentang ketagihan, biasanya memang lama lah. Sebab nak sampai ketagihan tu dia ambil masa lama kan. Jadi tentunya rawatan itu, banyak kajian yang menyokong bahawa kalau you nak hantar center, biasanya sekurang-kurangnya 3 bulan. Sekurang-kurangnya. Itu paling minimal lah. Dia kata tempoh rawatan itu sangat penting. Kalau kita nak hantar center kan, kalau macam seminggu, 2 minggu untuk addiction dia tak jalan. Dia tidak, sekurang-kurangnya paling minimal 3 bulan. Sebab tu setengah-setengah center, kalau you tengok sama ada agensi swasta ataupun agensi kerajaan, biasa mereka akan buat setahun. Up to 6 atau 12 months, ada juga sampai setahun setengah, ada juga yang maksimum sampai 2 tahun lah. Kan duration dia tempoh, sebab ada banyak perkara yang mereka nak tengok lah. Itu antara prinsip-prinsip yang kita tengok. Dan selain itu, kita kena tengok juga sama ada center-center tu orang yang mempenjaganya itu mempunyai keupayaan. Sebab dalam treatment, biasanya untuk membuat treatment ni kita punya penilaian kita sentiasa kena upgrade. Katalah after 3 months kita dah start dah, kita nak buat treatment macam ni. Tetapi kadang-kadang ada benda-benda yang berlaku yang boleh menyebabkan perlunya ada perubahan kepada rawatan. Jadi mesti ada penilaian rawatan dan sebagainya lah. Dan selain itu, antara prinsip yang berkesan juga, ini mungkin sedikit berbeza sikit lah. Sedikit berbeza sikit untuk penagih dadah. Biasa kita kata volunteer is the best. Maknanya kalau kita datang secara volunteer, paling bagus. Itu memang tidak dinafikan. Itu prinsip pertama, jika you datang dengan menyerah diri you berbanding you dipaksa masuk, bezalah kan. Tapi dalam konteks rawatan ketagihan dadah ni, dia kata tak perlu pun kadang-kadang kita nak tunggu dia volunteer. Kita boleh buat paksa rela mereka. Itu adalah prinsip yang telah digaris oleh NIDA. NIDA adalah National Institute Drug Abuse kan, yang dia kata dalam untuk kes penagihan dadah ini,
tak perlu nak tunggu dia sukarela. Kalau you nak tunggu dia sukarela, memang kucing bertanduk pun tak boleh. Kadang-kadang paksa rela itu pun boleh lah. Jadi sebab tu kadang-kadang family terpaksa buat kaedah hide and seek lah, macam-macam lah kaedah lah untuk memaksa rela kan mereka untuk dapatkan rawatan lah. Okey, dan juga selain itu oleh kerana dadah ini bukan sahaja dia habis di center, dia juga perlu hidup di luar center, maka sekiranya kalau program-program rawatan itu juga mengambil kira program aftercare, maknanya kalau dah habis, dia akan tengok atau tak follow up lagi bila you duduk dekat luar lah. So itu basically ini antara prinsip-prinsip yang ditekan oleh NAIDA bagaimana dikatakan sesuatu rawatan pemulihan dadah itu berkesan lah. Itu prinsip dia lah. Tapi di Malaysia ni memang kita punya modaliti, jenis-jenis rawatan tu pelbagai lah. Ada yang berbentuk psikososial, ada yang berbentuk vocational, ada yang berbentuk keagamaan, ada yang berbentuk rawatan perubatan. Sebab ada setengah dadah boleh dirawat dengan ubat. Contohnya macam heroin, morfin, dia memang boleh dia ada rawatan secara perubatan, maknanya dia gunakan metadon. Tapi kalau macam methamphetamine, syabu, ais ni kita tak ada rawatan ubatan lah. Dia tak ada substitute kepada ni lah. Selain itu kalau dia ada skizofrenia pun kita kena treat dia lah sebab membantulah. Saya mungkinlah saya ada kesempatan jugalah nak share kat sini kan. Macam saya kata tadi kan, rawatan ni ada banyak modalitinya kan, ada yang berbentuk rawatan perubatan, substitute. Dan kita di Malaysia kan, kalau saya boleh buka data di data AADK lah, data AADK kita ada lebih kurang 30 pusat serenty di seluruh Malaysia lah. Kita ada Perlis, 1, Kedah, Pulau Pinang, Pahang. Ini adalah pusat serenty di seluruh Malaysia lah. Sama ada pusat serenty ini secara sukarela ataupun secara paksa rela ataupun maknanya diarahkan lah. Kita ada. Selain itu, kita juga ada rawatan yang tadi dalam institute moderator. Ini kita ada juga rawatan yang dalam bentuk community. Maksudnya dia boleh datang. Dia duduk kat rumah dia tapi dia dah boleh datang. Dia boleh datang hari Sabtu, hari Ahad. Dia tak payah duduk dalam pusat. Dia boleh datang kat rumah dia. Dia panggil rawatan dalam community. Dan kita ada lebih kurang, banyak lah. Tak terkira pula saya kat sini. Kita ada lebih kurang 11, 12, 10, 20, 20 lah. 30, 40, mungkin 60 lah saya rasa. Lebih kurang banyak lah ni. Di Malaysia lah. Kita ada 109, sorry. 109. Dan kalau tak nak pergi dekat agensi swasta kerajaan, kita juga ada rawatan-rawatan yang disediakan oleh pihak swasta. Dan dalam senarai yang saya ada sehingga 2019 ni lebih kurang 55 pusat rawatan pemulihan dadah persendirian yang berdaftar dan diwakilkan oleh AADK. Jadi kita ada banyak pilihan lah. Dan Alhamdulillah so far bila saya dah pergi banyak juga center-center ini di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Perlis semua. Alhamdulillah rawatan-rawatan itu boleh memberi manfaat lah kepada mereka-mereka yang ingin pulih lah. Itu jenis-jenis lah rawatan yang disyorkan dan juga modaliti-modaliti yang ada dan juga center-center yang disediakan lah di Malaysia setakat ini. So ada ruang dan ada kecukupan lah untuk kita membantu lah jika ada saudara-saudara kita yang terlibat dengan penagihan dadah ni. Moderator, saya rasa sejawab itu saja dulu kot. Nanti. Okey, doktor tadi kenapa bila doktor menyebut tentang rawatan dalam komuniti, saya tertarik dengan perkara itulah sebab sebelum memang kita banyak didahkan tentang rawatan di di institut, betul tak? Betul. Kan? Jadi cuma saya nak tanya kat sini kan pada doktor, kalau rawatan dalam komuniti tu maksudnya boleh datang secara sukarela kan, sama ada dibawa oleh keluarga kan dan sebagainya. Maksudnya itu adakah bagi pesakit yang maksudnya yang pada tahap yang yang mild ke ataupun macam mana tu doktor? Yang biasanya buat rawatan dalam komuniti ni adakah pesakit yang maksudnya dari segi severeness dia tu rendah ke macam mana? Betul.
macam mana, siapa yang boleh masuk duduk dalam rawatan komuniti. Betul Ya. kita cakap tu biasanya pesakit-pesakit yang kategori mild. Tadi yang macam, okey saya sambung sikit lah ya. Saya sambung sikit untuk ketagihan ni, kalau tadi kita tengok berdasarkan stages kan, eksperimental apa dan sebagainya. Kalau satu lagi kaedah you nak tengok penagihan ini sama ada dia peringkat mana, kita ada banyak saja alat ukur, instrumen-instrumen yang boleh mengukur dan menentukan taraf keparahan sesuatu penagih itu bergantung kepada dadah. Kalau you ambil ganja, dia ada alat measurement untuk ukur. Dia ni parah takat mana, mild, moderate and severe lah. Tetapi secara umum untuk melihat keparahan, severity of the addiction ni, of the drug use ni, kita boleh guna kaedah yang dalam mungkin ini untuk orang luar dia tidak orang tahulah, tapi untuk moderator mungkin saudari moderator boleh faham. Kita pernah dengarkan diagnostic statistical manual DSM. Okey. So dalam DSM tu ada satu bahagian dipanggil substance use disorder dan dia ada 11 kriteria. Dia ada 11 kriteria. So kalau nak menentukan mild, moderate dan severe, kalau you ada 2 ataupun 3 kriteria daripada 11, you dikira mild. Kalau you ada 4 atau 5 daripada 11 kriteria, you adalah moderate. Kalau you ada 6 hingga ke atas sampai 11 tadi, you dikira severe. So dalam konteks addiction bersamaan dengan severe lah. Severe maksudnya dia 6 ke atas kriteria dia, memenuhi 6 ke atas kriteria. Jadi jawab balik soalan moderator tadi, bagaimanakah rawatan di komuniti ini? Tentunya kita rawatan di komuniti ini yang ada mild dan moderate. Dan mereka juga ada yang severe, tetapi biasanya mereka severe ni adalah mereka yang pernah dulu dapatkan rawatan dalam institusi. Jadi kalau macam sebab nak menentukan, biasa pegawai anti dadah ni mereka ni ada assessment mereka sendirilah. So mereka akan tengok berdasarkan assessment mereka, macam kita buat pegawai akhlak dalam JKM dan mereka akan ada buat assessment dan dia yang akan melihat keadaan klien ini sama ada sesuai tak. Walaupun dia ni addiction, tapi dia pernah menjalani latihan jadi dia mungkin perlukan community saja untuk aftercare dia kan. Jangan makan dia aftercare lah. Tapi kalau macam yang saya cakap tadi lah, mild, moderate, kalau macam dekat sekolah apa semua, you ada keupayaan untuk buat assessment, untuk tengok mild, moderate, you boleh je dapatkan rawatan-rawatan di komuniti ini. Tak perlu letak pun anak dalam center lah. Sebab dia tak sampai addiction lagi lah. Tapi itulah, ada juga orang tanya saya, bagus ke duduk institusi? Dalam institusi dia okey dah, dalam puspen ke dalam center dia okey, keluar dia tak okey. Sama je kan. Jadi sebab tu sekarang ni ada usaha untuk diinstitusikan. Tak payah diinstitusikan dia. Biar dia duduk kat komuniti sebab dia nak kena hadapi cabaran luar. Betul. Tapi cumanya untuk stand saya, saya rasa ada keperluan lagi untuk institusi dan ada keperluan untuk diinstitusi. Sebagai contoh, kenapa saya rasa masih ada keperluan untuk institusi, sebab ada setengah-setengah klien kita, kadang-kadang tu mereka dah lama ambil dadah, katalah umur 16 sampai umur 35 ambil dadah tempoh yang lama. Jadi mereka dah banyak hilang skill-skill, mengaji apa semua, tak pandai lagi semayang, tak. Bila dalam institusi mereka akan belajar tu semua. Which is bila dalam community mungkin mereka ada sedikit kesukaran lah kan, dan community dia dah sibuk benda-benda lain. Jadi sebab tu kalau macam secara personal opinion saya, memang ada keperluan lagi. Bukanlah saya setuju diinstitusikan semua. Bagi saya ada keperluan lagi untuk institusi, tapi selebihnya jika mereka sudah ada basic yang bagus, biarlah mereka diinstitusikan. Mereka duduk dalam komuniti rawatan dia. Jadi dia betul-betul kehidupan dia. Contoh, kalau saya bagi contoh macam rawatan methadone di hospital, di klinik-klinik kesihatan, mereka rawatan secara komuniti. Mereka tak duduk dalam center. Macam-macam jenis rawatan ada. Maksudnya kata apa, kalau kata apa, menurut aku yang kata apa, doktor
kita kongsikan sebentar tadi, okay, apa yang saya faham adalah masih lagi ada keperluan kepada institusi ni lah, betul tak? Kalau tanya secara personal, saya rasa masih ada keperluan. Okay, memandangkan kalau bila di institusi tu kita ada lebih banyak, mungkin program pun lebih berstruktur, Betul. sokongan banyak kan. Jadi kata apa, boleh membantu memudahkan ataupun mempercepatkan lagi proses penyembuhan tu. Jadi berbanding kalau kata apa dalam perawatan dalam komuniti yang mana pesakit ni memang nak dia perlu juga, maksudnya dia uruskan diri sendiri tu tak, dengan bantuan sokongan daripada keluarga lah. Jadi kalau tu saya kata, kalau dia memang dah pernah banyak treatment dalam center, mungkin dia duduk komuniti ataupun dia moderate, macam contoh budak-budak remaja kan, dia tak perlu dalam center. Kalau dia masih dalam pantauan, dia perlu ongoing je lah kat komuniti sajalah. Okay, alright, baik. Okay, alright. Okay, jadi seterusnya, jadi kita kata pergi kepada soalan yang seterusnya. Apa agaknya doktor cabaran utama dalam proses pemulihan ketagihan dadah ni? Berdasarkan apa doktor dah cerita kan daripada awal tadi, agaknya apa cabaran utama tu dalam proses nak memulihkan ketagihan ni? Okey, cabaran ni ada banyak. Jadi cabaran ni Puan Hajirah, Cik Hajirah kan. Pertama, cabarannya pada orang sendirilah, pada mereka yang klien tu sendiri. Cabarannya ialah mereka untuk mengekalkan sustain kepulihan itu, sebab dalam ketagihan ni kita panggil relapse. Relapse ni ketagihan berulang. Dulu kita memang tak nak lah kalau kita nampak ada berlakunya ketagihan berulang, relapse, maksudnya kita rasa failure lah kita ni, gagal dah kita ni. Tapi sekarang ni bila mereka banyak buat kajian dan mereka dapati bahawa relapse ini adalah part of the process untuk pulih. Part of the process untuk pulih, maka dia bukanlah menunjukkan sesuatu kegagalan, tapi dia adalah part of process. Mereka kadang-kadang, sebab itulah saya katakan ketagihan ni di satu level yang ada penyakit kan, sebab tu orang ada illnesses. Kita dah setuju bahawa ketagihan ini adalah penyakit, maka relapse itu adalah perkara yang normal dalam proses untuk pulih lah. Kita juga kalau orang kencing manis, relapse dia tinggi. Kalau ikutkan sebenarnya relapse kencing manis ni tinggi, relapse hypertension tinggi. Tambah-tambah musim perayaan. So dalam penyakit yang kita katakan ketagihan ini, relapse adalah antara cabaran yang besar lah. Walau bagaimanapun kita telah terima relapse ini adalah sebagai sebahagian daripada prosesnya. Yang kedua adalah untuk klien ni untuk sustain motivation dia. So klien yang ada masalah dengan ketagihan dadah, mereka dah ada banyak isu sebenarnya, ada banyak sangat isu lah. Sebab tu kita katakan kita perlukan sokongan-sokongan orang luar lah. Jadi cabarannya bila kita kurang mendapat sokongan daripada orang-orang luar lah. Tapi saya tak menyalahkan juga orang-orang luar, family dan sebagainya, sebab mereka mungkin dia ada experience yang tidak menggembirakan. Tengok dah bagi peluang, jatuh lagi, dah bagi peluang, ambil lagi kan. Dia nak nafikan apa yang keluarga telah alami. Sebab tu saya selalu pesan kalau saya berjumpa dengan sahabat-sahabat saya di pusat, dia kata tak boleh kita nak marah keluarga juga, tak boleh kita marah sebab itu mereka pun frust kan. Tetapi dalam konteks untuk kepulihan, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak semua masyarakat supaya kita ambil tanggungjawab ni secara bersama, memberi ruang dan peluang. Sebab di sini orang nak pulih ni, kan ada orang yang dah ambil dadah, dia nak pulih. Sedangkan kita tahu kepulihan itu memang sesuatu yang mencabar dan sukar kerana ada masalah, mereka punya brain dah hijack, dia penyakit kan, dia brain hijack, dia punya bahagian reward, tapak ganjaran dia pun dah hijack. Jadi bila lah ada orang itu mengambil satu langkah untuk pulih, itu adalah satu tanda yang baik. Jadi kita kena sambut dan bantu mereka untuk sama-sama pulih. Jadi kita boleh menjadi mata dan telinga, kita boleh tengok-tengokkan, kita boleh pandang-pandang, jenguk-jengukkan lah. Kita ambil ruang dan peluang ni, tak perlu. Dan saya pun tak adalah nak guna perkataan stigma, sebab sebenarnya saya tak tahu ini personal opinion saya je lah kan. Kita bukanlah nak stigma ke apa, ataupun sebab stigma ni ada dua. Kadang-kadang dia stigma klien diri, dia rasa orang yang cakap pasal dia. Tapi sebenarnya
Itu social stigma. Tapi kita juga ada social stigma. Memang ada sekelompok masyarakat yang dia tak boleh terima. Asal dia nampak penagih je, dia dah rasa macam hilang barang apa semua kan, tak ada peluang. Jadi stigma diri sendiri ke, stigma masyarakat ke, jadi kita kena kurangkan itu semualah kan. Itu cabarannya lah. Cabaran daripada mereka, daripada penagih sendiri, cabaran daripada keluarga sendiri, cabaran daripada masyarakat sendirilah. Jadi mungkin juga cabaran kepada orang yang membuat program rawatan pemulihan. Jadi kadang-kadang ni kita kena sokong pada center-center termasuk pusat ini yang mereka ni kita, kalau orang lain tak nak tengok penagih, mereka ni yang nak bantu penagih kan. Jadi kita perlu memberi sokongan jugalah. So far bila saya bekerja banyak dengan sahabat-sahabat yang di rumah pemulihan ni, actually mereka sangat memberi, kalau maklumlah mereka sangat aktif dalam kemasyarakatan ni. Yang gali kubur, yang rewang apa semua ni mereka bagi aktif kan. Jadi sudah berlaku katalah kerjasama lah antaranya. Dan tentunya lah kan. So apa lagi cabaran-cabaran dia? Cabaran yang seterusnya adalah cabaran kadang-kadang akses pada rawatan. Akses pada rawatan, bila nak pulih tu orang tak tahu kat mana nak hantar. Padahal ada dia tempat-tempat kan. Tapi kadang-kadang tu akses rawatan, ketidaktahuan kita. Jadi kalau ada masyarakat di luar sana, boleh saja dapatkan, ada sajalah akses, boleh sajalah dapatkan sebenarnya bantuan-bantuan akses kepada rawatan. So far di Malaysia ni ada macam saya sebut tadi ada banyak kan. Macam AADK pun dia ada hotline dia sendiri. Okay. Dia ada hotline dia sendiri. So AADK punya hotline, kalau saya boleh bacakan dekat sini, talian hotline dia, pula lah talian 03-8911-2233. Ini dia punya hotline AADK yang beroperasi 14 jam sehari. Dia 14 jam sehari, bukan 24 jam. Sehari. Macam mana? Setiap hari ke ataupun? Ya, setiap hari daripada 8 pagi hingga 10 malam. 8 pagi hingga 10 malam, jadi boleh kontak talian Telehello AADK ni lah. Ataupun tu saya kata, ataupun boleh je kontak macam NGO ni pun mereka ada yang beroperasi 24 jam, ada yang beroperasi office hour kan. Pun ada lah yang you boleh dapatkan rawatan dan sebagainya lah. So saya rasa cabaran yang paling besar itulah cabaran untuk mengekalkan kepulihan, dan cabaran juga ruang-ruang kadang-kadang tidak diberi sepenuhnya oleh masyarakat dan setengahnya lah. Walaupun kadang-kadang kita boleh faham juga kan kenapa masyarakat tidak. Tapi again, macam saya katakan, dalam menolong kerja berkat dengan sahabat-sahabat kita di Khidmat Dadah ni, memang hati nak kena kental lah juga kan. Hati nak kena kental. Kalau dulu, kalau tanya saya kan, terlibat dengan rawatan, masa saya kerja di Kementerian Kesihatan tu, kami telah mula tengok penagih dadah, especially kami tengok metadon. Pesakit metadon, maksudnya pesakit metadon adalah penagih dadah yang guna heroin atau morfin dan dirawat menggunakan metadon. Tahun 2005 dah. Nak cakap fras tu memang fras, Puan memang fras. Kita dah relax. Tapi satu hari saya bercakap dengan diri saya lah, kalaulah Tuhan Allah tidak pernah ayat saya, tidak pernah putus asa pada umatnya, kenapa pula putus asa kan? Betul. Tak kan? Dan Allah ni tak pun kisah ya kan? Jadi sedikit Allah, kalau Allah pun dia bagi dia pada hamba-Nya, kenapa pula saya rasa nak putus asa pada manusia? Jadi kadang-kadang relax sekejap dah tolong balik dah. Dan kalau you memahami keadaan ketagihan itu memang bukanlah sesuatu cabaran, dan sebab itu kita salute sangat sahabat-sahabat kita yang berjaya melepasinya. Because it was not very easy things to do lah. Alright, so itu saya punya respon kepada tadilah soalan tadi. Okay. Jadi apa yang saya kata tu boleh dapat
lah daripada apa konsep doktor tadi adalah maksudnya cabaran ni dia bukan saja di kata apa bagi pesakit itu sendiri juga, tapi juga cabaran bagi kata apa pihak yang membantu kan, betul tak? Tadi maksudnya Okey, jadi maksudnya kata apa cabaran macam mana nak kata apa konsisten untuk kata apa bagi sokongan, rawatan dan sebagainya lah. Ada masanya sebab seperti yang doktor maklumkan tadi kata apa contohnya relapse biasanya akan berlaku, betul tak, dalam kalangan sakit. Jadi dalam keadaan macam itu kadang-kadang mungkinlah kata apa kadang-kadang ada rasa demotivate dalam kalangan dalam kalangan pesakit itu sendiri ataupun dalam kalangan kata apa caretaker ataupun orang yang memberikan rawatan lah kan. Jadi maksudnya semua kata perlunya kata apa sokongan lah daripada kata apa semua pihak untuk memastikan kata apa bahawa walaupun ada cabaran dalam kata apa untuk proses pemulihan ketagihan dada ni, tapi dengan adanya kata apa sokongan peranan masyarakat insya-Allah kata apa semua perkara ini dapat kata apa lebih baik lagi lah. Okay, alright. Tadi saya rasa ada yang bertanya berkenaan dengan nombor AADK hotline tadi. Saya ulang semula AADK hotline 03 89 11 22 33. Betul tak doktor? Betul, 03 89 11 22 33. Okay, 14 jam sehari daripada pukul 8 sehari 8 pagi hingga 10 malam. Okay, alright. Okay, jadi okay, baiklah. Jadi saya rasa kita teruskan kata apa soalan yang seterusnya. Okey, bagi doktor kan bagaimana masyarakat ni kata apa boleh menyokong mereka kata apa yang sedang dalam proses pemulihan dadah ni. Alright. So kita ada banyak je saja cara untuk menyokong. Pertama mungkin kita perlu clearkan di sini dahulu kenapa kita perlu sokong sebab ada je orang nak sokong sebab mereka ada bad experience dengan penagih dadah dan sebagainya. Walau saya pun tak boleh nak nafikan itu, tetapi satu perkara macam saya sebut tadilah, apabila orang sudah terlibat dengan penagihan dadah dan dia mengambil keputusan untuk pulih, itu adalah satu step yang sangat kita perlu alu-alukan. Jadi bila orang nak baik, orang nak jadi orang baik ni, kita kena meraihkan mereka. Itu satu mungkin yang kita boleh bantulah, kita boleh terangkan kepada masyarakat kenapa dari segi keperluannya untuk kita menyokong mereka. Sebab orang tu nak balik ke pangkal jalan, adakah kita nak tolak dia? Orang nak baik ni, orang nak baik kan, orang nak pulih ni kan. Saya rasa tidak wajar kalau kita tidak memberi ruang dan peluang kerana orang itu sedang ingin memperbaiki dirinya. Maka kita perlu sambut dengan penuh rasa kasih sayang kita sesama manusia bahawa beri mereka ruang dan peluang inilah. Itu syarat-syarat yang pertama lah, memberi ruang dan peluang, dan kita yang jelas kenapa kita memberi ruang itu. Dan secara seterusnya juga kita mungkin boleh tingkatkan melalui kesedaran kan. Kadang-kadang orang tak faham, mereka tak faham tentang ketagihan dadah ini. Sebab macam saya katalah, ketagihan dadah ni dia dah level penyakit dah. Dia bukan bila sampai dah level ni dia dah saja ada penyakit. Penyakit, jadi orang kena faham memang kena ubat. Ubati, perlu dirawat, perlu ditreat, dia boleh dirawat kan. Jadi perlunya ada kesedaran tentang pendidikan ini, dan di samping itu bila mereka ada kesedaran, mereka ada kefahaman yang cukup, baru membantu memudahkan proses pemulihan dadah orang lain lah. Yang kedua, kita ada networking yang baik, kita nak juga kerjasama daripada masyarakat ni, dari pelbagai pihak. Ada yang ibu bapa, ada yang guru, ada pihak media sosial, media tak sosial lah, media TV, kita ada kejiranan, kita ada daripada lapisan institusi agama. Jadi kita perlu networking secara bersama. Maknanya bila nak membantu proses pemulihan dadah ini, dia tak boleh buat secara silo. Silo ni maknanya secara tersendiri. Ada networking.
Kalau macam kita tengoklah setengah-setengah center yang saya pergi, center beberapa center macam Rumah Sahabat, mereka sudah ada rangkaian sosial yang bagus. Mereka sudah mula masuk ke masjid, masjid telah menerima, mereka telah ada rangkaian networking dengan company-company, tempat kerja dan sebagainya kan. Jadi ini akan membantu mempercepatkan lagi proses pemulihan bila kita ada satu rangkaian sokongan sosial. Sebab kalau kita buat seorang je memang kita penat. Selalu saya pesan pada saya selalu mengajak bahawa dalam proses pemulihan dadah ini adalah shared responsibility. Maksudnya shared responsibility, tanggungjawab itu dibuat secara bersama. Kalau dibuat secara satu pihak, dia memang memenatkan Puan Moderator. Jadi dia mestilah dibahagi agih-agihkan tanggungjawab itu secara bersama, barulah dia akan memudahkanlah proses lah. Dan juga kita selain daripada proses pemulihan, antara yang paling kita beri penekanan dalam proses pemulihan adalah integrasi kita ke dalam masyarakat. Jadi saya pun memang selalu juga tengok bahawa dalam proses integrasi ni, kebanyakan center-center dia akan cuba bawa klien-klien mereka masuk ke dalam program-program masyarakat, rewang, kenduri, program itulah inilah. Cumanya bila saya dapati sekarang ni, kebanyakannya program-program tu hanya program-program yang berbentuk ni je. Macam kematian. Kematian, tukang ni kan. Jadi saya berharap juga supaya aktiviti sosial ini boleh dikembangkan. Janganlah panggil mereka-mereka ni bila tak ada kenduri kendala kematian rewang-rewang saja. Boleh pelbagaikan lah. Boleh pelbagaikan. Itu macam kami di UPM, kami ada program teater oleh Persatuan Bahasa Melayu. Jadi kami panggil. Jadi diorang masuk tengok teater di UPM, mereka tengok universiti. Jadi kepelbagaian aktiviti tu biar pelbagai, biar mereka integrate dengan masyarakat tu, biar dia tengok lagi banyak dunia-dunia dia. Dan kadang-kadang, dan sekarang ni pun diorang dah keluar dan kami juga ke dalam. Saya juga bawa pelajar-pelajar saya masuk ke dalam, bawa program dengan mereka dan sebagainya, bersukan ke apa ni, supaya aktiviti sosial itu lebih bermakna. Bukan setakat mereka bawa mereka je keluar, kita juga sebagai masyarakat boleh masuk ke dalam center-center inilah kan. Itulah. So, saya kata alamak asyik-asyik aktiviti sosial kematian ni. Pelbagaikan aktiviti-aktiviti yang lain lah yang boleh melibatkan adanya mereka rasa, sebab apa, bila mereka sudah diterima masyarakat, maka nanti self esteem akan naik, self confidence akan naik kan, dan itu semua sangat membantu kepada proses pemulihan lah. Dan saya rasa akhirnya kita bolehlah menerima mereka lah. Bila mereka sudah ada unsur-unsur itu, proses untuk memudahkan mereka kembali ke dalam masyarakat itu akan lebih membantu lah. Itu saya rasa antara yang ahli-ahli masyarakat boleh memain peranan lah ke dalam usaha-usaha proses pemulihan dadah ini. Jadi kat sini saya nampaklah memang maksudnya peranan masyarakat ni sangat-sangat penting dalam membantu memudahkan lagi proses pemulihan dengan ada peranan daripada masyarakat itu sendiri. Dan saya nampak juga tadi lah memang adanya usaha inisiatif daripada pihak kerajaan sendiri kan, maksudnya dengan mempelbagaikan program, maksudnya integrate program daripada bukan bawa pesakit tu keluar saja, tapi juga membawa orang maksudnya community ke dalam institusi tu untuk lebih faham kan dengan isu ataupun berkenaan dengan ketagihan dadah ni. Betul lah seperti apa yang Doktor maklumkan tadi, sebab kalau kita tak tengok environment mereka, keadaan mereka, kita pun tak ada idea kan apa yang mereka lalui tu. Alright. Jadi alright, seterusnya kita akan saya teruskan lagi soalan seterusnya. Bagaimana ahli keluarga atau rakan boleh membantu jika mendapati ada ahli keluarga ataupun sahabat mereka yang terlibat dengan ketagihan dadah ni, Doktor? So, ini pun antara soalan yang memang suka orang tanya. Kawan saya terlibat dengan dadah lah, ambil dadah dan sebagainya lah. Pertama,
pertama sebagai sahabat ataupun sebagai ahli keluarga, memang you kena ada ambil peranan lah. Sebab macam saya katakan tadi, kalau boleh kita tak nak sampai sampai level action. Kerana proses rawatan tu lebih sukar. Jadi lebih awal you interview, awal you membantu, lebih cepat proses pulihan itu berlaku lah kan. Okay. Dalam konteks ini, pertama kita kena bercakap lah. Bercakap dalam nada yang kita bercakap itu nada, aku nak tolong kau. Bukan nada, kau ni tak guna lah. Itu bukan nada yang memang nak hentam dia dan sebagainya. Sebab bila nada yang begitu, dia memang akan reject kita. Kita yang macam mana, aku care sebab kau, aku prihatin tentang kau, aku ambil berat tentang kau. Apa yang kau buat ni tak boleh, tak bagus. Itu nada yang kita perlu sampaikan. Tapi janganlah masa bercakap dengan dia pun, janganlah dalam keadaan dia tengah high. Nanti bila tak kan biasanya mereka yang terlibat dengan baru-baru terlibat ni, dia tak ada high setiap masa tau. Dia ada momen dia ambil dadah, ada yang dia tak ambil dadah tu, you boleh tahulah. Dia tak ada, dia keluar bersembang, kadang-kadang dia duduk makan dengan kita waktu biasa kan. Dia terlibat, dia kan dia mungkin experimental level kan. Masa tu you boleh bercakap dan menyatakan bahawa kita perasan, kita notice tentang perbezaan yang dia hadapi. Contohlah ya, kalau apa ya, saya nak bagi contoh mak dengan anak lah kan. Saya selalu kadang-kadang tu saya selalu je advise mak, tak apa, minta je ketua bilik buat-buat kemas. Sebab kalau tidak, kita tak tahu apa yang berlaku ada dalam bilik anak-anak kita ni. Jadi kalau ada apa-apa boleh cakap, dia kata, mak perasan kau sekarang ni selalu je tidur. Dulu kau ada keluar bilik. Maknanya you notice tentang perubahan-perubahan yang negatif tu. Perubahan tingkah laku tu lah. Perubahan tingkah laku dia, perubahan emosi dia. Kita notice. Dan kita beritahu, kita nyatakan kepada dia perubahan. Kita are aware on it. Kita perasan benda tu ada. Maksudnya parents tu prihatin lah kan. Ya, itu tunjukkan kita perhatian. Jadi dia tahu, mak kita perasan lah ada perubahan-perubahan kat kita kan. Dan instead of kita, daripada kita tak tuduh, kau ambil dadah kan. Itu lain kan. Kita acknowledge, kita perasan ada perubahan-perubahan itu. Dan mak rasa tak berapa senang hati tengok ada bila kau pun berperubahan sini kan. Dan kau boleh masuk. Dan barulah kita boleh mulakan tentang apa yang kita jumpa, apa yang kita nampak. Dan tentunya dalam stage ni berlakulah. Mungkinlah dengan mak dengan anak dia akan berlaku denial dan sebagainya lah. Dia tak jangan. Tapi kita boleh menyatakan kebimbangan kita sebagai mak risau, mak bimbang. Sebab kalau kau tak ada ambil perubahan dan kena bincangkan the consequences-nya. Kalau ini kita tak atasinya, apa akan berlaku dekat engkau? Apa akan berlaku pada masa depan kau? Kau rasa kau nak teruskan ke kau tak nak teruskan? Yalah, kalau kawan-kawan lah kan. Ni kadang-kadang kau rasa kau nak teruskan ke tak nak kawan? Kalau kawan kau kalau kawan tu tengah belajar, kau rasa apa kau jadi kalau kau teruskan sini? Dia akan efek tak belajar kau? Apa Itu semua soalan-soalan yang kita boleh trigger untuk bagi kesedaran bahawa kita perasan perubahan dan perubahan itu tak bagus dan kau kena buat sesuatu untuk bantu. Dan kita kalau kita tak ada keupayaan, kita memang tak ada keupayaan lah. Mungkinlah kita tak ada keupayaan pun nak bantu. Apa? Sebab kita pun bukan bidang kita kan. Betul. Kita boleh carikan. Kita boleh tengok sama-sama kalau kau perlukan bantuan, kalau kau rasa kau nak pergi sana, aku boleh teman kau. Memberitahu bahawa kita tak tinggalkan kau. Kita akan ada kau jika kau nak dapatkan bantuan sebagainya lah. Tapi kalau macam dekat sekolah ke anak-anak ke apa semua, kalau you tak ada keupayaan, you boleh beritahu cikgu, you boleh beritahu lah supaya cikgu boleh senang cakap lah kan. Tapi kalau kita beritahu, kalau kau ada nak berubah, kau rasa nak pergi situ, kau panggil aku. Aku ada, aku boleh teman kau. Kita tak boleh bantu ni, maknanya kita keupayaan kita memberitahu bahawa I'll be there for you. Kan? Jadi dia dah kalau dia nak pergi dapat rawatan kat mana. Jika kau kadang-kadang kita boleh share maklumat-maklumat apa semua kan dengan dia kan. Itu adalah sebagai
langkah awal lah yang kita boleh buat untuk kita memberi ruang untuk kawan-kawan kita ke ataupun anak-anak kita yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dia tak akan edit ke gitu. Dia baru salah guna je dulu tu. Okey. Dan sekiranya perlulah, sekiranya satu peringkat yang memang anak kita ni dah makin teruk, mungkinlah sukarela dah tak jalan, maka paksa rela lah kita boleh gunakan. So penagihan dadah ni memang you tengok prinsip dia kata sukarela is not the best but something that can be done, ialah paksa rela jugalah. Memang kita kena maknanya kita approach mereka dengan empathy dan kita provide dengan rawatan, kita provide dengan information yang ada kan, information bahagianya dadah ke, information tentang kat mana dapat rawatan kan. Dan kalau di peringkat awal tu sebenarnya kita boleh involve dengan dia. Kalau dia duduk dalam bilik je kat luar tu, panggil dia keluar. Memang akan sama. Memang akan sama kan. Supaya ada ni lah perubahan hidup tu berlaku kan, kita boleh monitor dan akhirnya saya rasa pastinya ada satu sokongan yang kuat lah daripada keluarga dan sebagainya lah. Tapi bear in mind jugalah, kadang-kadang kita ada juga kes kita yang memang tak ada sokongan keluarga yang kuat kan. Tapi you boleh cari peer support atau rakan-rakan yang sebagai membantu. Kalau you tak ada pun sangat, you pergi je konteks mana-mana center-center AADK ni. Di situ akan ada je sokongan-sokongan yang akan membantu you untuk pulih lah. Dan tidaklah boleh menjadi satu alasan untuk kita kalau kita tak ada keluarga, kita tak boleh pulih kan. Ada je orang boleh pulih dengan sebab dia support ni tak semestinya daripada, memanglah kajian menunjukkan bahawa ada family support yang kuat boleh mempercepatkan proses kepulihan. Ada peer support yang kuat dan mempercepat kepulihan. Tetapi kalau you tak ada, there's other way, support yang lain yang boleh kita bantu. Support dalam kawan-kawan kepulihan. Maksudnya ada alternatif lain juga lah kan dari segi support system tu. Okey. Jadi tadi saya nampak lah memang peranan keluarga tu pun memang antara peran yang penting lah. Maksudnya first family pun kena alert lah kan. Alert dengan perubahan emosi, tingkah laku, kata apa, contohnya anak-anak atau keluarga sendirilah yang menunjukkan kata apa perubahan tersebut. Dan kata apa, dan bukan kita provoke lah, tapi kita try to empathy kan untuk memahami kepada perubahan berlaku. Dan kita mungkin salurkan information ke dan sebagainya, dan kita bagi sokongan kepada ni lah supaya kata apa memudahkan lagi proses kata apa penyembuhan tu. Okey, baik. Dan saya rasa mungkin kita ni soalan yang akhir lah untuk doktor kan. Ada masa sedikit saja masa lagi. Okey. Soalan terakhir, apakah mesej penting yang perlu dipahami oleh masyarakat tentang ketagihan dadah ni doktor? Mungkin sebagai kata apa kita nak tutup untuk webinar ini lah. Apa mesej penting yang kata apa perlu dipahami oleh masyarakat lah tentang ketagihan dadah ni. Ini sangat penting. So pertama macam saya terangkan daripada awal tadi bahawa ketagihan dadah ini sudah satu kira-kira penyakit dah. Sebab dia dah satu level yang akhir yang memang kita telah terima sebagai penyakit. Maksudnya dia perlukan rawatan. Dan dia memerlukan rawatan itu sangat sukar. Rawatan cabaran itu sangat besar. Dan penglibatan kita sebagai masyarakat memang sangat diperlukan untuk membantu memudahkan proses rawatan kepulihan dadah itulah. Yang kedua, macam saya terangkan juga daripada awal bahawa untuk sampai ke addiction ni dia ada beberapa stagesnya lah. Saya berharap sangat supaya kalaulah kita boleh membanterasnya ataupun kita boleh mencegahnya daripada awal. Pertama, mencegah tak payah ambil lah. Itu bagus lah. Maknanya pencegahan secara umum tak payahlah kalau kita rasa macam nak cuba-cuba. Ini bukanlah sesuatu perkara yang boleh dicuba-cuba. Benda lain. Dalam dunia ni ada banyak benda yang boleh dicuba. Jadi kalau anak-anak nak cuba-cubalah benda lain yang lebih memberi manfaat kepada kita lah. Cuba benda-benda bidang-bidang lain ke, bidang-bidang pertukangan ke, kreativiti ke, membina ke, membentuk itu kan. Instead of you punya curiosity ke arah yang negatif, you channelkan curiosity you tu kepada benda-benda yang lebih memberi manfaat pada diri you. So,
Itu adalah pencegahan secara umum. Yang kedua, kalau katalah you pernah terambil, you dah kan, you mungkin pernah guna, immediately stop. Stop. Kalau you pernah terambil, you pernah cuba, maknanya you dekat experimental use lah. Pernah cuba-cuba guna. Cuba-cuba lah kasi tak gagal, cuba-cuba lah ambil shower, cuba-cuba lah ambil Remify, tak kisahlah apa-apa cuba. Immediately lah you berhenti cepat. Sebab pada peringkat you lebih cepat you berhenti, lebih membantu you. Lebih membantu you, lebih memudahkan you. Kalau you membiarkan, bukan tak boleh, tapi rawatannya lebih mencabarlah. Okay. Yang kedua, itu yang kedua kan. Yang ketiga, oleh kerana kita faham bahawa ketagihan adalah satu proses yang sukar rawatannya, maka masyarakat, macam saya sebut tadi lah, masyarakat perlulah memberi sokongan dan dokongan, dan kepada klien itu sendiri, janganlah putus asa. Dan rawatan itu, macam saya katakan juga, rawatan itu biarlah holistik. Ada rawatan yang berbentuk psikologi, ada rawatan yang berbentuk sosial, ada rawatan yang berbentuk spiritual. Kerana komponen-komponen yang holistik, yang multidimensi ini sangat membantu kepada proses kepulihan. Dia tak boleh rawat, kalau rawat dadah aja. Tak, dadah ni dia lain, dia punya rawatan dadah ni dia package. Kalau you rawat dadah, you kena rawat perkara-perkara lain juga. You kena rawat macam mana nak urus emosi, macam mana nak urus masa, macam mana nak urus perasaan, you macam mana nak rawat urus stres, macam mana nak, kalau ada penyakit-penyakit fizikal, kena rawat penyakit-penyakit fizikal, seperti mental illness yang lain kan. Okay. Dan apa yang paling penting sekali ialah, kalaulah kita sama-sama mengambil tanggungjawab ini, semua insya-Allah saya rasa program proses kepulihan ini akan berlaku dengan lebih cepat dan lebih berkesan. Saya rasa itu sajalah sebagai penutup kepada topik ini. Sebab because kita memang talking about ketagihan kan. Jadi memang saya concentrate on ketagihan lah. Jadi kalau kita sama-sama ni, kita akan membantu mempercepatkan lah ya proses jadi pulihan tadilah. Saya rasa setakat itu sajalah lah dahulu, Cik Moderator. Key point penting lah petang ini berkaitan dengan ketagihan dadah dan kepulihannya. Okey, jadi terima kasih kepada doktor telah berkongsi dengan kita pada hari ini. Terutama yang mesej yang akhir tadi, yang mana bila sampai ketagihan ni bermaksud ketagihan dadah ni dia dah masuk dia adalah satu penyakit. Bila sampai ke tahap penyakit tu, ia bukan satu perkara yang mudah lah, ada banyak cabaran. Dan perlu diingat juga bahawa menggunakan dadah ni sebagai coping mechanism adalah satu yang tak sihat kan, coping mechanism yang tidak sihat. Jadi perlu cari alternatif lain yang lebih sihat lah, macam coping mechanism yang lebih sihat supaya tidak terjebak daripada awal dengan penyalahgunaan dadah ini. Jadi dan diharapkan kita juga sokong jugalah sahabat-sahabat kita kan yang sedang proses kepulihan ni, kita doakan mereka agar mereka boleh menempuh proses rawatan dengan baik supaya mereka dapat pulih dan kembali kepada kepangkuan masyarakat dan berfungsi sepenuhnya lah. Betul-betul. Jadi kita nak supaya mereka ni dapatlah sama-sama kembali ke masyarakat, dapat pulih dengan lebih baik lagi lah. Okey. Jadi memang sangat penting lah yang saya lihat ni, maksudnya peranan masyarakat lah dalam membantu melancarkan lagi ataupun memudahkan lagi proses penyembuhan itu sendiri. Okey. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian webinar kita pada hari ini. Jadi saya nak ucapkanlah ribuan terima kasih kepada doktor yang sudi berkongsi ilmu pada hari ini. Banyak yang kita belajar tentang ketagihan dadah itu sendiri. Dan diharapkan para penonton juga dapat sesuatu, dan daripada perkongsian webinar ini juga diharapkan agar peserta pun boleh menyampaikan maklumat kita ataupun perkongsian pada hari ini kepada rakan-rakan kita yang di luar sana. Okey, jadi
sekiranya jadi saya rasa sampai setakat ini sahaja webinar kita pada hari ini. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Madia, okey, dan juga kepada para penonton yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat lah untuk kepada semua. Okay. Jadi saya mewakili Pusat Perkhidmatan Psikologi Kaunseling UTM mengucapkan sekali lagi terima kasih dan insyaAllah berjumpa lagi pada program webinar kami yang akan datang. Okay. Okey. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Salam.